Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung syarahan kitab Zakhirah Al-Musharrafah. Az-Zakhirah Al-Musharrafah karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kita masuk dalam tajuk rukun solat. Rukun solat ada 17 perkara. Di sini disenaraikan 17 perkara. 17 perkara rukun solat. Tentang jumlah rukun solat, ada kitab yang menyenaraikan tentang rukun solat ini ada 13. Ada yang menyebutkan lebih. Di sini menyebutkan ada 17. Kenapa ada perbezaan tentang jumlah rukun solat? Kerana di sini disenaraikan rukun i'tidal, rokok, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud, ada tumakninah. Dan di sini diasingkan tumakninah daripada rukun fi'ali. Maka jadilah di sini 17 rukun solat. Rukun solat yang pertama ialah niat. Seperti yang kita maklum, setiap amalan ada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap solat perlu dimulakan dengan niat, dan lafaz niat itu adalah hukumnya sunat. Jadi dalam niat solat ini ada 3 darajat ataupun 3 martabat niat. Yang pertama sekali, jika solat itu fardu. Jika solat fardu, mesti ada 3 perkara dalam niat tersebut. Yang pertama niat fi'il, yang kedua ta'yin, dan ketiga fardiyah. Bermaksud, yang pertama sekali kena niat apa kita nak buat. Contohnya kita sebut sahaja aku sembahyang ataupun aku sembahyang. Yang kedua ta'yin, sembahyang apa? Sembahyang zuhur, sembahyang asar. Yang ketiga fardiyah, mesti sebut fardu. Maksudnya niat yang kita nak lafazkan ataupun kita nak sebut dalam hati ketika solat itu, jika solat itu fardu, 3 perkara mesti ada dalam niat tu. Niat sahaja aku sembahyang. Yang kedua, sembahyang apa? Yang ketiga, hukum sembahyang tu. Kalau fardu, wajib sebut fardu. Ini jika sembahyang fardu. Jika sembahyang sunat, ada 2 perkara, iaitu al-fi'il wa ta'yin. Fi'il kita sebut sahaja aku sembahyang. Yang keduanya, sembahyang apa? Contohnya sembahyang duha, sahaja aku sembahyang duha, itu dah memadai. Walaupun kita tak sebut sunat pun sudah sah niat sembahyang tersebut. Dan yang ketiga, jika sembahyang sunat itu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak kita hanya sebutkan fi'il, iaitu sahaja aku sembahyang, sahaja dah cukup. Itu martabat niat. Dan jika kita imam, kita jadi imam, sunat sahaja kita melafazkan ataupun menyebutkan kita jadi imam. Kalau kita makmum, wajib kita mesti sebut makmuman jika kita mengikut imam. Itu tentang niat solat. Niat mesti dilafazkan ketika takbiratul ihram. Ketika kita menyebutkan takbiratul ihram, kita angkat takbir, di situlah kita akan sebutkan niat dalam hati kita. Yang kedua, berdiri bagi mereka yang mampu untuk solat fardu. Berdiri bagi sembahyang fardu ada dua perkara di sini. Sembahyang fardu dan kemampuan. Jika seseorang itu sembahyang fardu dan dia mampu untuk berdiri, wajiblah dia berdiri. Kalau sembahyang sunat, tidak wajib berdiri. Kalau orang tu tidak mampu pun tidak wajib berdiri, dia boleh duduk. Yang ketiga, mengangkat takbir yang pertama. Di sini sebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah rukun qauli. Allahu akbar, kita melafazkan takbir dengan lafaz yang jelas. Allahu akbar, tidak boleh tambah apa-apa huruf sebelum dan selepas ataupun di tengah-tengah kalimah, 2 kalimah tersebut. Jadi kita sebut, kalau ditambahkan waw di sebelumnya ataupun ditambah waw selepas ha Allah, contohnya Allahu akbar, wallahu akbar, Allahu akbar, itu semua boleh menyebabkan takbiratul ihram tidak sah. Takbiratul ihram mesti dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat dan berdiri bagi sembahyang fardu. Yang keempat, rukun yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ialah salah satu ayat daripada Al-Fatihah,
Jadi wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dan takbir tadi ialah rukun qauli yang mesti dilafazkan dengan lidah. Tidak boleh disebut ataupun dilafazkan dengan hati. Tidak boleh di menggunakan hati sahaja. Mesti dengan lisan. Yang kelima, rokok. Rukun yang kelima ialah rokok. Rokok dengan sekurang-kurang rokok ialah menundukkan kepala, dada, bahagian atas badan sehingga tapak tangan menyentuh lutut. Itu sekurang-kurang rokok. Sempurna rokok ialah kita tunduk sehingga badan kita sama di belakang. Sama, itu sudah menjadi rokok yang sempurna. Dalam rokok ini kita ada wajib tomak ninah. Tomak ninah ni bermaksud sukun al-a'dha. Diam anggota badan semua tidak bergerak, sekadar paling kurang dengan lafaz subhanallah. Tomak ninah ini wajib, sebab ada 4 rukun dalam sembahyang: rokok, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini wajib ada tomak ninah. Jika seseorang sembahyang tak ada tomak ninah, boleh menyebabkan sembahyangnya tidak sah. Di sini disebut rokok. Yang keenam, tomak ninah ketika rokok. Rokok ini mesti dilakukan dengan kita tunduk tu memang niat nak rokok, bukan niat lain. Contohnya seseorang tu tertunduk ataupun tunduk tanpa sengaja dengan sebab benda lain, sebab perkara lain. Contohnya ada apa-apa yang terbang, serangga ataupun apa-apa terbang dekat dia nak elakkan daripada serangga tu, dia pun tunduk dia tu untuk mengelakkan daripada terkena benda tu. Jadi bukan nak niat rokok, dia tunduk sebab ada benda lain. Jadi dia tunduk tu, dia kata alang-alang aku tunduk ni, tunduk teruslah nak rokok. Itu tak boleh. Dia kena kembali balik berdiri betul baru dia rokok. Rokok itu dengan niat memang dia nak rokok. Selepas rokok, yang ketujuh ialah i'tidal. I'tidal ialah berdiri betul selepas rokok. Kembali balik berdiri betul. Kita menyebutkan sami Allahu liman hamidah. Untuk berdiri betul i'tidal. Dan wajib i'tidal itu yang ke-8 disebut tomak ninah ketika i'tidal. Yang ke-9 ialah sujud. Sujud 2 kali. Sujud ini selepas kita i'tidal, kita turun sujud. Allahu Akbar, kita turun sujud. Sujud ini setiap rakaat 2 kali. Dan sujud ini sama juga dengan rokok tadi, kita turun dengan niat nak sujud, bukan turun dengan sebab benda lain, dengan niat lain. Dan juga kita turun itu, kita sujud dengan menggunakan anggota sujud 7 anggota sujud. Anggota sujud yang 7: dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Semua 7 anggota ni mesti berada di tempat sujud. Dahi tidak boleh terlapik atau tertutup dengan apa-apa benda lain. Dahi mestilah terbuka. Dan tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Contohnya dia sujud di atas, kalau perempuan dia sujud di atas kain telekung dia, bila dia bangun telekung tu akan bergerak sekali dengan pergerakannya, itu tidak sah. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya sendiri. Dan antara syarat sah sujud lagi ialah sujud mestilah dalam keadaan bahagian atas badan, iaitu pinggang dan ke atas mestilah lebih rendah daripada bahagian bawah badan. Maksudnya bahagian punggung dan ke bawah mesti lebih tinggi. Macam keadaan kita sujud sekarang. Bila kita sembahyang, sujud itulah keadaan macam tu, mestilah keadaan sujud. Jika seseorang tu dia sujud di, mungkin sembahyang di kaki bukit, lereng bukit yang curam, dia sujud kepalanya lebih tinggi daripada bahagian punggung, itu boleh menyebabkan tidak sah sujudnya. Dan diwajibkan tomak ninah juga. Ketika sujud mesti ada tomak ninah. Sujud itu setiap rakaat 2 kali. Sujud yang pertama, dia bangun untuk duduk di antara 2 sujud, dan sujud yang kedua dengan syarat sah yang sama. Tidak boleh dahi tidak boleh berlapik dengan benda lain. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Itu semua antara syarat sah sujud. Dan duduk di antara 2 sujud. Selepas itu tomak ninah ketika sujud, bangun untuk duduk antara 2 sujud.
juga dengan ada tumak ninah. Paling kurang sekadar sebutan subhanallah. Dan yang ke-13, tasyahud akhir. Itu ialah rukun yang salah satu rukun sembahyang, dipanggil rukun qauli juga. Yang ke-14, duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir tu pun rukun. Bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir tu pun rukun. Yang ke-15, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir. Kita habis tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita akan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang. Paling sekurang-kurang selawat untuk tahiyat akhir ni, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Itu rukun. Yang ke-16, memberi salam. Kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu untuk sembahyang jenazah, minta maaf. Sembahyang jenazah ikut pendapat Imam Ibn Hajar, kita tambah wabarakatuh. Sembahyang biasa kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, setakat tu saja. Kalau sembahyang jenazah ada di khilaf antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar mengatakan tambah wabarakatuh. Jadi untuk sembahyang biasa kita memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kanan itu wajib, sebelah kiri itu sunat. Antara syarat sah memberi salam ni ialah mesti dengan lafaz yang lengkap, Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak boleh ada orang bagi salam Salamun alaikum, tak boleh. Salam Assalamu alaika, tak boleh. Mesti dengan lafaz jamak, mesti dengan lafaz ma'rifah. Syarat-syarat itu mesti paling kurang pun bila kita sebut lafaz Assalamualaikum itu dah lengkap. Kalau kita nak ubah benda lain, kita buang alif lam misalnya, jadi salamun alaika, salamun alaikum, tak boleh. Ataupun assalamu alaika pun tak boleh. Itu antara syarat-syarat je lah. Dan yang terakhir, yang ke-17 ialah tertib, mengikut turutan. Mengikut turutan, maksudnya mengikut turutan yang telah disebutkan tadi. Kita semayang ada tertib, tidak boleh kita ikut suka hati kita nak semayang macam mana. Dia ada susunan dia. Macam mana kita semayang, Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Macam mana kita sahabat-sahabat nampak Nabi semayang macam mana, ditunjuk, diajar kepada ulama-ulama, sahabat-sahabat selepas tu sampai kepada kita, macam itulah kita lakukan. Jadi cukup untuk sekadar tu, untuk rukun solat ni secara ringkas lah. Kalau kita nak baca detail panjang, setiap satu tu ada syarat sahnya. Jadi sekadar ringkasnya kita tengok, itulah turutan-turutan, sebuah sikit syarahan tentang rukun solat 17 perkara. InsyaAllah kita sambung dalam sesi yang akan datang.